warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita meneruskan bacaan kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-15, bab yang keempat. Bab ma jaa fi isyaratil muslim ila akhihil muslim ila akhihil bisilah. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang menunjukkan larangan pada menghalakan kepada seseorang muslim akan saudaranya, akan senjatanya. Baik, hadis melarang orang Islam menghalakan senjata kepada saudaranya yang sesama Islam, baik pisau ke, pedang ke, gunting ke, segala benda yang tajam. Nabi melarang kita saja-saja pi ocak dia, pi acuh dia, pi hala kat dia, pi acu dekat dia, maka benda itu dilarang di dalam agama kita. Baik, kita bacakan dahulu hadisnya. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man asyara ala akhihi bihadidatin la'anathul malaikah. Hadis yang sahih daripada Abi Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa-siapa yang menghalakan saudaranya dengan besi, maka melaknat akan dia oleh para malaikat. Siapa yang pergi ambil benda tajam, kita sebut sini bihadidah. Hadid maknanya besi. Pergi ambil besi, pisau, golok, kapak, gunting, screwdriver, tak kira lah, benda yang boleh melukakan, tukul ke, tukul besi ke, marah kat isteri, diuguknya dengan tukul besi. Marah dekat suami, nikah lain, bawanya kata, ada potong pokok bunga, lari hamba Allah, maka hukumnya dilaknat oleh malaikat. Baik, ketahuilah wahai saudaraku, jangan buat main-main bergurau dengan saudara-saudara dengan apa-apa besi, baik yang tajam maupun yang tumpul, kerana bergurau yang sedemikian dilarang oleh syarak. Walaupun bergurau, apatah lagi betul. Ustaz, kalau berlatih silat, Ustaz, pilih berlatih guna pisau kayu ke, cari benda lain buat hang tertikam hamba Allah tu. Jadi kita boleh kiaskan segala benda yang besi, yang tajam, yang tumpul. Kiaskanlah. Kias pada apa? Peluru. Pergi berlakon filem, ambil pistol betul, buh peluru betul.
buat polis EV. Tajuk filem Polis EV. Dia tembak-tembak mati pelakon tu. Ni ada berlaku. Dulu anak Bruce Lee, nama dia Brandon Lee, mati kena tembak je. Ni yang terbaru pula, berlakon lagi guna pistol betul. Action, tembaknya meletup mati. Walaupun berlakon, nampak Nabi dah sebut, tertikam berlakon filem silat, keris hitam bersepuh perak, tapi tertikam pelakon tambahan tu. Jadi jaga-jaga. Tidaklah boleh buat main-main acu dan hala main apa besi, kerana mengugut. Piwak keluar pistol, acu-acu tembak pada menantu. Menantu bergaduh dengan anak dia. Dia pula ada pistol. Aku tembak hang. Menantu pun takut. Contoh. Ataupun menakutkan, menakut-nakutkan orang. Hang tak kena lagi pisau aku ni, hang tak kena lagi kerih ni. Ni kerih 8 lok ni, bukan 7 lok. Ataupun mau mengeluarkan tertawa-tawa saja nak bagi gelak. Bukan saja nak menakutkan, mengugut, tak. Yang ni saja main ketawa. Dan menghala main apa besi, dan melihat berani pemarah orang. Nak lihat berani tak berani, jom kita bertikam. Maka berlatihlah berlawan silat, pumpang depan pengantin. Buat pertunjukan depan budak sekolah, berkerih, berparang, berlompat. Buatnya tersadung batu, tertikam. Hak kena tikam pengantin pula. Menangis isteri dah. Jadi benda tu Nabi tak bagi buat. Sebab tu dulu pengantin kalau bersilat depan dia, silat puluk dia, silat selamat datang, meraihkan 2 mempelai, dia bukannya berkerih bertikam, boleh jadi macam-macam. Kerana entahkan tersalah hala, maka dilangsungkan oleh syaitan datang mengenai kawan kamu oleh senjata kamu. Maka larangan syarak ini ialah larangan haram. Kadang-kadang syaitan dia tolak tangan kita, kadang-kadang dia ayun kaki kita tersadung, kadang-kadang terlibah. Maka jadilah kita ni membunuh tanpa niat. Saya tak ada niat nak bunuh dia. Kami berlatih silat, silat senjata, tempur menggunakan senjata betul. Dia tak sempat nak elak, saya tikam dia. Saya tak ada niat bunuh tanpa niat, bunuh juga. Kita dah belajar dah, tak boleh menumpahkan darah orang, tak boleh pergi rodok orang. Saya bukan ada niat pun, saya niat nak ugut dia, nak menakutkan dia. Tak tersedar pula saya tertekan picu pistol, meletup mati, membunuh tanpa niat. Baik, bermula dalil yang demikian. Sebuah hadis daripada Abu Isa At-Tirmizi meriwayatkan, an Abi Hurairah anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man asyara ala akhihi bihadidatin la'anathul malaikah. Daripada sahabat Nabi namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghalakan atas saudaranya dengan besi, nescaya melaknat akan dia oleh para malaikat. Saya duk tengok gambar saya dalam Facebook, nampak putih bersih, tak ada parut langsung. Sebab tu ramai yang tertipu dengan gambar tu. Kali percaya, tengok dalam Facebook, amboi, tengok reality punya. Aduh, habis muka saya, tak tahulah. Sabar je lah.
Tapi rasanya dalam Instagram nampak real, nampak tak ada filter. Sikit je. TikToknya ada TikTok, tak nampak gambar, tak nampak agak. Oh, tak apa, handsome lagi. Baik. Kata Abu Isa At-Tirmizi, pada bab ini ada riwayat daripada Abi Bakrah. Kata dia, barang siapa menghalalkan saudaranya dengan besi, nescaya melaknat akan dia oleh para malaikat. Hadis ini ada riwayat daripada Abi Bakrah, daripada Siti Aisyah, dan daripada Jabir radhiyallahu anhum. Dan bermula ini hadis hasan, lagi sahih, lagi gharib. Baik, masalah mengugut dan menakuti sesama orang Islam. Sesungguhnya tersebut dalam kitab hadis Sunan Abu Daud. Yang kita baca ni Sunan At-Tirmizi. Satu lagi kitab hadis nama dia Sunan Abu Daud. An Abdurrahman bin Abi Laili qala haddatsana ashabul Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahum kanu yasiruna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fanama rajulun minhum. Diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abi Laila, katanya telah bercerita akan kami oleh beberapa orang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka itu ada berjalan malam beserta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba seorang daripada mereka tertidur. Okey, fanama rajulun minhum. Nama tu tidur. Fanama, maka seorang dia telah tertidur. Fantalaqa ba'duhum ila hablin ma'ahu fa'akhadhahu fafaza'a. Maka melalui seorang lelaki itu, lalu diambilnya dengan diam-diam akan tali yang ada besertanya, lalu terkejutlah lelaki itu didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah ni tengah tidur, datang kawan dia, pi ambil tali dekat dengan dia, kah kat pinggang dia ke, kat belakang dia ke, dia tidur. Bila kawan tu pergi ambil tali, terkejutlah dia daripada tidurnya. Nak sebut latah tak latah lah, terkejut. Macam kita ni lah, terkejut. Orang duk ambil IC kita, beg tangan kita, kita tinggal atas meja, dia sorok. Dia balik pada tandas, dia tanya, nampak tak beg tangan aku? Tak nampak. Padahal kita yang sorok. Pucat langsung, toreh tak ada darah. Loh, dalam tu ada semua benda tu, barang mas aku dah, handphone aku lah, apalah. Loh, tak nampak pula. Ingat hang bawa pergi tandas. Ni dekat RNA. Depa berhenti makan. Dua-dua dah cucuk 2 dos, boleh makan lah dekat RNA. Carilah. Dah 10 minit mencari, baru dia buat keluar. Ada. Aku simpankan. Kalau aku tak simpan, dah hilang dah. Nampak tu, konon-kononnya baik lah, konon-kononnya hero lah. Pasal apa? Sorok kawan punya sebab takut hilang. Yang kawan ni dah sakit jantung, dah naik darah tinggi, dah naik. Terkejut pasal apa? Semua benda dalam beg tangan tu. Maka perbuatan macam tu pun dilarang, menakut-nakutkan orang. Ni kawan ni tengah tidur, pi ambil pula benda hak melekat kat badan dia. Terkejutlah hamba Allah ni. Bila Nabi dengar kawan ni terkejut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu lil muslimin ay yurawwi'a musliman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, tidak harus pada syarak bagi seseorang Islam itu menakut-nakutkan, mengejut-ngejutkan saudaranya yang sesama Islam. Bahkan biarlah berkasihan dan berbelah serta berlemah lembut dengan saudaranya. Tidaklah boleh dikejutkan dan diberi takut. Sekarang orang panggil nama prank. Duk prank orang. Buat cerita prank, duk tengok dalam YouTube, tengok dalam TikTok, tengok dalam tu, buat bagi orang terkejut, bagi orang takut, pekena. Kita panggil pekena. Orang Kedah kata pedajal.
Duk daji orang. Tujuan dia apa? Nak bagi ketawa, nak bagi ngusik, nak bagi gelak. Kalau sekarang dalam media sosial nak buat konten supaya view naik, supaya ramai orang tengok, supaya ramai orang ketawa, maka perbuatan tu dilarang. Dulu kita sebut apa? April Fool. Asal bulan April, satu bulan semua nak bagi orang bodoh, bagi orang kena, bagi orang tawa, perkena orang. Maka perbuatan demikian itu adalah haram, bukan budaya Islam. Nah, yang ni haram. Yang ni lah patut ustaz-ustaz Wahabi bercakap, benda ada kumpul haram. Ini duk tegur masalah kunut, masalah doa lepas tu imam sembahyang. Ya, hak haram duk keluar dalam Facebook tak nak cerita. Perkena orang, pedajir orang, melawak dengan orang. Dengan ayah sendiri pun dia prank. Pergi pakai baju hantu, duduk sebelah dia. Kemudian terkejut dia tidur, tengok-tengok pontianak sebelah. Ada yang pergi ambil ular, pergi letak dalam kain dia. Melompat dia tengok ular, rupanya ular getah. Ini contoh-contoh ada orang dah buat sekarang. Nak bagi ketawa, nak bagi orang gelak, sampai patah pinggang kawan tu. Okey, patah pinggang, dia jatuh katil. Baik, yang ni lah yang mereka kena buat. Haram, benterah haram dulu. Benda hak jadi khilafiyah. Nak benterah macam mana? Nak baca doa sudah, tak nak baca pun tak apa. Itu khilaf sampai kiamat tak selesai. Benda dah disepakati, boleh buat, nak buat, tak buat sudah, bukannya wajib. Tapi benda hak haram jenis ni pula tak mahu pergi tegur pula. Dah makin merebak dalam masyarakat, duk prank orang. Baik, masalah mengugut dan menakutkan saudara Islam itu suatu zalim yang besar. Demikianlah tersebutkan dalam satu hadis Nabi SAW dari Al-Bazzar dan At-Tabrani. Alhamdulillah ada yang tanya, Datuk Ustaz, muka dah okey ke? Muka okey lah, bibir tak okey, hitam legam bibir ni. Dia pecah-pecah ni, nak tarik takut luka. Ya, tunggulah dulu biar dia gugur, esok jadi merah bibir saya kat so. Sekarang hitam legam. Habis ni, dia pecah-pecah, dia jadi kuping. Tak apa masalah muka saya ni. Dia tak bagi keluar TV ke mak. Buah krim ni krim pedih, dia pecah jadi hitam, pecah jadi hitam. Baik, an Amir bin Rabi'ah anna rajulan akhadha na'la rajulin faghayyabaha wa huwa yamzahu fadzakara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daripada seorang sahabat Nabi namanya Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang lelaki telah mengambil, ia akan cerpu seorang lelaki. Cerpu tu apa? Cerpu tu apa? Walad. Oh, baru tahu walad. Lalu disembunyikannya beberapa lama dengan kasatnya nak bergurau. Tidaklah dikeluarkannya melainkan telah jemu dan cemus. Cemus tu apa? Jemu lah, cemus. Tuannya mencari, kemudian dikeluarkannya dan dipulangkan kepadanya, maka jadilah orang yang hilang cerpu tadi. Maksudnya kasut, perbuatannya memberi mudarat kepada tuan punya cerpu tadi. Cerpu tu maknanya kasut. Fa dzakara zalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu diceritakan benda tu pada Nabi. Ya Rasulullah, si anu, si Polan lah, si anu. Orang Melayu faham, anu menatang tu pula. Si anu itu menyembunyikan kasut hamba serta diperdiam-diamkannya beberapa lama, disoroknya, konon-kononnya nak bergurau. Saya duk cari merata lah, nak susah hati ni, nak balik tengah rumah padang pasir, batu bata apa panas, pecah lah kaki kena panas batu. Dia pula pergi sorok pula kasut saya ni.
dia mengadu dekat Nabi. Bila didengar Nabi aduan sedemikian, maka Nabi pun berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la turawwi'ul muslim fa inna raw'atu zulmun azimun. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sekalian kamu menakut-nakutkan, mengejut-ngejutkan saudara-saudara Islam dengan sedemikian, kerana menakutkan orang-orang muslim itu suatu kezaliman yang besar. Jadi lepas ni kita tak ada lah nak prank-prank orang, nak usik-usik orang, nak cuek pinggang orang. Dia latah, kita duk cuek pinggang dia. Tak boleh tu. Buatnya dia pegang pisau, kita kata tikam orang, dia tikam sungguh tak pasal. Itu sahaja buat melawak tak tentu hala ni. Nabi kata itu suatu kezaliman yang besar. Sebab kadang-kadang syaitan duduk dekat dengan dia, syaitan lajakkan tangan dia, tikam kita. Syaitan seradungkan kita, syaitan tolak kita. Tertolak kita, kita sendiri tertikam diri sendiri. Baik, mengejutkan orang Islam akan dibalas siksaan di negeri akhirat. Sebagaimana yang tersebut di dalam satu hadis At-Tabrani, riwayat At-Tabrani, an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nazara ila muslim nazratan yakhayyifuhu fiha bighairi haqqin akhafahu Allahu yaumal qiyamah. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memandang kepada seorang muslim akan sebagai pandangan menakuti dia dengan tanpa hak, pijeling je, pijeling kat dia, pada terkeluar biji mata, ataupun pi buat berlakon macam orang masuk hantu, pi buat tegak badan, dia lalu balik pada surau, kita duk pakai telekung, kita usik kat sum, mata terbeliak tengok. Dia pun tegur kita, kamu buat apa Zah? Jawab pun tidak si Zah tu, tengok je kat sum, lari lah kat sum, tinggal basikal dia. Esok ambil lain. Malam tu tak tidur berpeluh, duk ingat Zah ke Zih ke hantu ke apa ni. Padahal Kak Zah ni nak ngusik dia. Tu contoh tu. Atau dicelagahnya dia, diloyongkan supaya takut dan terkejut, nescaya diseksa akan dia oleh Allah pada hari kiamat daripada segala huru-haranya, dan dijadikan hatinya goncang dan gentar dengan sentiasa takut dengan azabnya. Dengan sebab ketika hidup dulu kerja dia duk ngusik-ngusik orang, buat-buat hantu lah, main-main bagi orang takut. Dah lah kita tahu dia duduk seorang saja, kita bagi dia takut, pergi buat cakar dinding rumah dia. Takutlah kat sum tu duduk cakar dinding. So naik bulu rumah sum, lari kat sum, takut. Jadi perbuatan-perbuatan macam tu Nabi kata dihisap, dibalas di hari kiamat. Jadi pelajaran kita yang pertama pagi ni, jangan duk halalkan besi, pisau, peluru, pistol, senapang kepada orang lain walaupun niat bergurau. Yang kedua, jangan jadikan bergurau-gurau, prank-prank, melawak-melawak, melawak-melawak. Kalau pakai drone tak apa, yang tu bukan melawak tu betul. Makcik jangan duk kibah pula drone tu pula.
Jadi dia kata apa, biar ambil tudung kibas pula. Baik. Bab yang kelima. Hadis yang kelima. Emma Aziz, ya Ustaz tolong doakan suami saya baru meninggal hari Ahad lepas 7 hari bulan 11 ya. Kita baca Al-Fatihah untuk Emma Aziz punya suami dia, hadiahkanlah pahalanya kepada dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, bagi tuan-tuan yang sedang menonton rancangan kita, bagi siapa yang nak kami bacakan Yasin, nak kami buat sembahyang hajat, doa selamat dan sebagainya, maka tuan-tuan boleh hubungi Puan Zalina binti Abdul Aziz 012-544-9180. Tolong WhatsApp-kan. InsyaAllah kita di sini setiap malam selepas sembahyang Isyak kita akan buat sembahyang hajat dan bacaan surah Al-Mulk, dan selalunya kita akan baca surah Yasin di tempat lain pula pada sebelah petang. Jadi boleh hubungi Puan Zalina Abdul Aziz 012-544-9180 nak buat tahlil ke, nak buat apa ke. Jadi insya-Allah. Nah, baik. Bab ma jaa fi nahyi an ta'atus sayf maslulan. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan tegah berdiri-diri pedang berhunus. Main serang macam cerita jebat dengan tuah. Jebat turun kau, tuah naik kau. Itu nama dia berdiri berhunus-hunus. Berhunus-hunus senjata, berhunus-hunus pedang. Baik, kita baca penerangan dia. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, adalah pedang itu satu senjata yang masyhur daripada zaman berzaman, kerana dia adalah senjata lama, senjata yang tajam, senjata yang terbilang besar faedahnya, senjata yang dikemukakan di dalam peperangan. Kita kena lihat bahawa Allah Ta'ala menurunkan kepada kita besi. Di dalam Al-Quran ada satu surah, nama dia surah Al-Hadid, surah besi. Allah kata, dan kami turunkan kepada kamu besi. Bila turunkan besi, maknanya besi itu dari mana? Dari langit lah. Diturunkan pada kamu hujan, dari mana? Langit lah. Diturunkan pada kamu ketenangan, langit lah. Diturunkan kepada kamu Lailatul Qadar, Al-Quran, langit lah. Sebab tu besi adalah teknologi langit. Tu nama dia besi. Dia bukannya bahan galian asal. Galian bahan asal ni mungkin emas, perak, biji timah. Tapi besi kata Allah kami turunkan dari langit. Tahu berapa juta zaman dulu Allah turunkan dia jadi meteor ke, meteorit ke, jadi apa benda ke, hempam bumi ni, hentam bumi ni, jadilah lombong. Orang gali jadi lombong biji besi. Maka pembinaan besi ni bukan setakat zaman kita, sejak zaman dulu kala lagi dah orang gunakan teknologi besi. Nabi Daud, Allah Ta'ala lunturkan kepada dia besi. Allahumma la yantalbahu kama la yantali Daud al-hadid. Ya Allah, lembutkanlah hati dia ya Allah sebagaimana Nabi Daud melembutkan besi. Main pintal besi dengan tangan, tak payah nak bakar. Itu mukjizat Nabi Daud. Makna zaman Nabi Daud orang dah ambil teknologi besi dah. Zaman Nabi Nuh lagi dah besi dah.
Orang Melayu ya tak minat dengan besi. Daripada dulu lagi yang duk buat grill orang kafir. Kita ni harap depa pasang grill, tingkap pintu, longkang. Kemudian main besi buruk kita pun tak ambil. Serah pada pok-pok tu. Sekarang depa jadi kaya raya dengan besi buruk. Orang Melayu kerja dia curi besi. Itulah kerja dia. Habis kepala paip dia curi, menutup longkang dia curi, penutup jamban pun dia curi. Sebaik kita tak payah tu lubang jamban. Kalaulah orang Islam kuasai besi, kaya lama lah. Tapi sayang, kita ni baca ayat Quran tapi kita tak nampak. Orang kafir tak baca Quran tapi mereka nampak peluang rezeki. Pi jalan bendahara tu penuh dengan mereka. Mahal pula tu, nama aja besi buruk tapi mahal. Baik, kemudian kita sambung. Maka apabila ada seseorang itu senjata pedang bercabut, jangan duk main gurau dengan dia. Jangan duk main. Kerana barangkali tersalah pegang, jadi tersalah buat melepaskan daripada kena merbahaya luka dia. Dan jangan pula diperbuat berberi-beri senjata bercabut. Demikian juga apa senjatanya, baik khanjar, baik keris, gerubang dan lainnya. Oh, macam-macam nama senjata. Kita duk faham keris, pedang, golok, dia bubur sini tu dia khanjar, gerubang, ni semua bahasa lama kita tak jumpa dah. Badik ke? Jangan duk bagi tanpa sarung. Sebab tu sekarang kita beli pisau ada sarung dia, bagi dengan sarung sekali bila nak hulur tu. Kadang-kadang kita hulur pisau kat orang tanpa sarung. Ya, pinjam sat pisau kamu, duk sembelih, buat korban tu, duk bersiang daging, duk bersila macam-macam tu. Duk bersila masing-masing buat pisau tak? Bawa balut dah pisau tu. Balut dengan kain. Orang dulu-dulu balut dengan kain. Balut dengan kain bohlam, beg tangan. Ada yang balut dengan kertas, ada yang balut dengan sarung. Dia beli pisau belati. Sarung hilang pula dah. Okey, ada yang pisau lipat, terlipat-lipat terbuka, terlucut, luka pula tangan. Ada yang duk sila ramai-ramai tu, memasa bersila tu, paha dia halus. 2 jam sila kembung paha dia. Pasal dia cilok daging letak bawah paha dia. Ni cerita ni di Afrika ni. Aduh, macam-macam ni. Okey, ni cerita tentang korban. Banyak pengalaman kita ni. Yang duk sorok daging bawah paha apa dah. Tak bergerak. Duk diam tunggu lagi mai. Baik, kemudian entahkan tersalah pegang, entahkan tersalah unjuk, maka kenalah luka. Selalu benda ni berlaku di rumah. Sambil duk potong bawang, sambil duk nyimbang. Sambil duk potong bawang, duk dengar ceramah Ustaz Kazim dekat Facebook. Jari terpotong. Ada yang duk potong bawang, potong timun, potong lengkuas, duk buat macam TV tu. Macam profesional lah, pop sekali ni. Luka. Potong elok tak boleh. Nak laju-laju nak pergi mana? Masuk darah dalam tom yam. Sedap lah. Cukup sebulan tumbuh taring. Satu keluarga tumbuh siung. Raja bersiung. Baik, kemudian dengan kerana itu ditegah oleh syarak menunjukkan pedang yang berhunus. Sekiranya hendak tunjuk pedang pada taulan dan minta tolong tengok, beri kepadanya dengan sarung dan biar dia sendiri buka sarung tu. Jangan kita bagi dekat dia, solid dah buka. Macam-macam benda boleh berlaku.
Saya dah kata dah kemarin, kita duduk memasak, telefon berbunyi, anak kita hak kecil berlari, cucu kecil bawa handphone nak bagi dekat mak tu opah. Opah pula berlari keluar nak ambil handphone, takut tak sempat, sambil duduk pegang pistau di tangan. Rumah pula banyak langsir, nak ke dapur ada langsir, ke bilik ada langsir, bukannya nampak, tikam mata cucu buta. Orang kita dulu-dulu kan banyak langsir, ada yang langsir pada kain, ada yang langsir daripada kayu, buat halus-halus, ada daripada manik kerang. Rajin terlebih orang dulu, duduk dalam rumah pun berlangsir, takut orang nampak. Bagus dah niat tu, tapi kadang membahaya pula. Kalau orang nampak, tutuplah langsir. Kalau tak ada orang, buka lah, supaya tak berlaku kes macam ini. Baik, macam kita di pondok ni, semua depan pintu ada langsir belakang. Pintu tu dah besi dah gerai dah, bawah dia dah bubuh, split dia dah ada plate dia dah, tak payah langsir pun tak apa. Siapa nak ngendak lagi? Semua perempuan semua. Hak jantan pun cik mezah, nak berlangsir lagi, 3 lapis langsir besi pintu. Kita tak nampak orang, dia rodok lagi, kita pergi rumah dia. Baik, bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. An Jabir qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yuta'atas sayf maslulan. Daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Jabir bin Abdullah katanya telah ditegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa berberi-beri seseorang itu akan pedang berhunus. Jangan duk bagi dekat orang pisau, golok, pedang berhunus bagi kat dia. Jangan. Nah, ambil pisau ni, dia pegang sikit, kita tarik balik, luka. Okey, hadis yang kita baca ini adalah hadis yang hasan, lagi sahih, lagi gharib. Baik, mengacu dan menghalalkan senjata kepada saudara yang sama-sama Islam itu haram, sama ada bergurau atau tidak bergurau, berlakon atau tidak berlakon, sebagaimana yang tegaskan oleh Muslim dalam kitab sahihnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yushiru ahadukum ila akhihi bisilah fa innahu la yadri la'alla syaitan yatri'u fi yadihi fayaqa'u fi hafratin minan nar. Daripada sahabat Nabi namanya Abi Hurairah radhiyallahu an katanya, hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan dihalalkan oleh seseorang kamu kepada saudaranya sama-sama Islam dengan senjata, kerana bahawasanya tidak diketahui barangkali syaitan melemparkan dari tangannya lalu kenalah kepada saudaranya, maka jatuhlah ia dalam lubang api neraka dengan sebab bunuh orang. Sebab tu setan ni kadang-kadang dia duduk di tangan, kadang dia duduk di besi, kadang dia duduk di siku, kadang dia duduk di kaki. Masa itulah kita terseradung, kadang dia letak di mata, mata itulah mata tak perasan. Jadilah benda-benda yang selalu kita dengar. Tak sengaja tertembak anak, tak sengaja tembak kawan, okey, tak sengaja langgar anak dengan kereta, tak nampak langsung anak tu duduk belakang, tak perasan, padahal reverse kamera tu ada, waktu tu tak ada langsung nak teringat reverse kamera tu kerja setan. Dia bagi kita lalai, dia bagi kita gabra, kelang kabut nak cepat, naik van langgar budak sekolah.
Kesian. Sebab tu Nabi kata dah, jangan gopoh. Gopoh tu pada syaitan, lemah lembut tu daripada Allah. Dah tahu kita ni driver awak budak-budak, kita lah kena keluar pada van tu, lintas mereka tepi jalan, kona lintas kita lah kena tengok. Ini hang duduk dalam van, okey, pom, jalan duduk okey, nak cepat. Tu nama dia gopoh. Kadang-kadang kita boleh buat 2-3 bulan yang pertama ya. Masuk bulan kelima, budak-budak pun dah besar-besar. Buat sendirilah. Buat sendiri, syaitan ni dia duduk kacau kita. Baik, hadis yang ketiga. Bab yang keenam pada hari ini, hadis ketiga, bab ma jaa man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Hadis yang menyatakan, yang membicarakan siapa yang sembahyang subuh, maka orang itu di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla subha fahuwa fi zimmatillah fala yatma'annakumullah bi syai'in min zimmatihi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, sabda Nabi, siapa yang sembahyang subuh, maka orang itu di dalam pemeliharaan Allah, maka jangan menurut kamu oleh syaitan, jangan menurut kamu oleh Allah dengan sesuatu daripada zimmahnya. Hadis yang hasan gharib. Nabi sebut siapa yang sembahyang subuh, Allah jaga dia. Dan jangan kamu main-main dengan orang yang di bawah pemeliharaan Tuhan. Sebab tu orang yang sembahyang subuh ni, zaman dulu-dulu orang suka jaga, orang suka ra'i. Pasal mereka ni Allah jaga. Zaman dulu pagi-pagi subuh orang hantar makanan, kuliah subuh, ada sembahyang subuh, ada nasi lemak lah. Sekarang dah tak ada lah. Takut Covid lebih daripada pemeliharaan Allah. Tak ada lah makan-makan. Bila nak dapat pemeliharaan Allah? Kami dah pelihara dah, kami kena dah Ustaz. Ni nak masuk 3 ni, kami jaga dah ni. Mana jaga hal lebih baik, Allah ke menatang tu? Allah jaga lagi baik, kamu tak nak pakai. Duk yakin dengan benda tu lebih daripada Allah. Yang tu yang salah tu. Cocok tu tak salah, pilih nak cocok, tapi jangan meyakini lebih daripada keyakinan kita terhadap Allah. Nabi sebut dalam hadis ni, hang sembahyang subuh, Allah jaga. Dan kata Nabi lagi, fala yatma'annakumullahu bi syai'in min zimmatihi, maka jangan menurut kamu oleh Allah dengan sesuatu daripada zimmahnya. Jangan kamu ni jadi susah dengan sebab kamu ni duk menyusahkan orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita nak bergaduh dengan orang, tanya dulu, sembahyang subuh tak? Sembahyang? Jangan bergaduh. Lagi aku kena. Sembahyang subuh tak? Tak pernah. Elah, mai bergaduh dengan aku. Confirm Allah tak jaga. Jadi salah satu cara nak dapat pemeliharaan daripada Allah ialah sembahyang subuh. Yang ni yang sepatutnya digalakkan, diwajibkan, dimainkan peranan. Bangun sembahyang subuh, hidupkan subuh. Yang tu tak ada. Tiap-tiap hari duduk keluar dalam TV, lindungi no. Tak ada pun sebut subuh. Sedangkan Nabi dah sebut subuh itu yang menjaga. Orang yang sembahyang subuh ni Allah jaga. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, seorang yang taat akan Allah itu, maka ialah hambanya yang dikasihinya. Dan siapa yang lebih hampir kepadanya lebih daripada hamba yang tidak taat, dan dialah hamba yang tinggal di bawah naungan Allah, tiada siapa boleh buat angkara kepadanya melainkan dapat salah besar. Kerana mengapa diusik orang yang dalam pemeliharaan Tuhan dan di bawah naungan Tuhan,
maka mewajibkan azab Allah sesiapa yang membuat angkara kepada orang yang berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sembahyang subuh ni, kata Nabi, Allah jaga dia di bawah naungan Tuhan. Siapa yang buat angkara, cari paksai, buat naya, buat zalim, nak mendatangkan mudarat pada orang yang sembahyang subuh, maknanya orang ni cari paksai dengan Tuhan. Boleh faham maksud hadis ni? Dalilnya begini. An Abi Hurairah anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah fala yatma'annakumullahu bi syai'in min dhimmatihi. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak mengingati hadis Nabi, namanya Abi Hurairah. Katanya hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Nabi, barang siapa yang sembahyang fardu subuh dengan berjamaah, telah bersabda dia, maka orang itu di dalam pemeliharaan Allah. Maka apakala engkau ketahui yang demikian, maka jangan sekalian kamu diturut oleh Allah Ta'ala dengan sesuatu daripada zimmahnya, kerana barang yang di dalam pemeliharaan Allah itu lebih berbahaya kalau kamu membuat angkara ke atasnya. Hadis yang kita baca ini adalah hadis yang hasan lagi gharib. Maka Nabi sebut di antara orang yang Allah Ta'ala jaga ialah orang yang sembahyang subuh. Jadi jagalah. Tambah-tambah lagi pula sembahyang subuh berjemaah. Allah jaga kita ni. Tak boleh buat di surau jemaah dengan keluarga di rumah. Ni satu keluarga tak sembahyang subuh, tu macam mana nak elak pada Covid? Anak tak sembahyang subuh, pak tak sembahyang subuh, mak tak sembahyang, meriah lena pukul 8, rasa macam tak salah. Macam mana Allah nak jaga? Patutnya kita buat kempen sembahyang subuh berjamaah, mohon pada Allah supaya Allah angkat. Ni nak mari pula wabak taun pula ni, kolera pula. Taun tu kolera. Sebut taun lagi kuat. Hak ni betul daripada Tuhan. Nak tengok apa nak buat apa. Dah jumpa dah virus taun. Pakai kelang kabut pula lepas ni. Nak minum air apa? Kena masak betul-betul air baru boleh minum. Kita hari ni dah minum air tapis. Tak apa dah, tapis dah, tak apa dah. Lepas ni minum air masak. Okey. Bila guna penapis tu sihat-sihat, panas sejuk tu. Masak, tapis-tapis, hak sejuk tak mau dah, nak panas. Mai hak Covid ni kita tak tahu daripada mana. Ni hak kalau taun confirm. Yang ni baru nak kira darurat. Keluar rumah pak tak boleh. Sampai bila kita ni nak habis satu wabak, satu bala ni? Allah macam murka kat kita ni. Jadi ingat, buat usaha balik. Kalau kita boleh paksa orang pergi ambil vaksin, pasal apa tak boleh paksa orang sembahyang? Siapa yang tak pergi ambil, tak boleh masuk sana, tak boleh pergi sini. Boleh buat undang-undang pula. Kalau gitu, buatlah undang-undang kena sembahyang semua. Hak wajib kita tak nak paksa. Tak nampak berat, tak nampak besarnya sembahyang tu. Padahal itulah yang paling besar. Allah jaga kita dengan sebab kita sembahyang. Allah pelihara kita dengan sebab kita duduk sembahyang. Tak sembahyang, tak nampak hak menatang tu duduk siang malam duduk sebut. Duduk naik juga. Baik, insya-Allah besok kita akan sambung bab majaa fi luzumil jamaah. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan jangan memencilkan diri daripada jamaah ulama. Okey, hadis yang kita baca besok insya-Allah ialah hadis yang sahih. Panjang cerita dia.
Baik, sekadar itu sahaja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.